Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid-murid. Jadi, semoga hari ini murid semua sihat-sihat bagi mengikuti sesi pembelajaran kita seterusnya. Jadi, kita masih lagi dalam tajuk cahaya. Tapi sebelum cikgu pergi kepada tajuk, mari kita perhatikan gambar rajah yang tertera di hadapan murid-murid. Cuba lihat apakah perbezaan di antara kedua-dua gambar yang ini. Kedua-dua gambar ini cikgu gunakan gelas yang sama. Yang ini gelasnya kosong, ada sudu. Tapi yang ini gelasnya ada sudu juga, tetapi cikgu telah isi air. Cuba perhatikan. Yang ini tiada air, yang ini ada. Apakah perbezaan di antara kedua-dua gelas? Cuba perhatikan. Jadi adakah murid dapat melihat perbezaannya? Ya. Di sini murid perhatikan tangkai sudu ni agak lurus. Manakala yang ini di bahagian yang ada air dekat sini berada kedudukannya sebelah sini, tapi tangkainya sini seolahnya ini tidak bercantum. Jadi kenapakah perkara ini berlaku? Ya betul, memang disebabkan oleh air, tapi apakah yang menyebabkan situasi seperti ini berlaku? Okey, situasi seperti ini berlaku kerana ini penerangan dia. Berlaku iaitu cahaya dari sudu di dalam air dibiaskan apabila cahaya bergerak dari air ke udara. Keadaan ini menyebabkan imej sudu berubah ke atas dan kelihatan bengkok. Sebenarnya sudu tu tak bengkok, tetapi kerana telah berlakunya pembiasan cahaya. Jadi pernyataan dekat sini, apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza, arah pergerakan cahaya akan berubah. Fenomena ini dinamakan pembiasan cahaya. Jadi pada hari ini tajuknya adalah pembiasan cahaya. Jadi kenapa kelihatan bengkok? Sebab padanya berlaku pembiasan cahaya. Ini imej yang sebenar. Yang ini adalah yang diperhatikanlah sebenarnya yang itu. So jadi di sini ada dinyatakan ada perkataan tadi berkaitan dengan medium. Okay, kalau murid keliru dekat sini, medium ni adalah bahan. Ada 3 bahan yang boleh menyebabkan berlakunya pembiasan cahaya kalau cahaya melalui 2 bahan yang berbeza, iaitu yang pertama air, yang kedua udara, satu lagi kaca. Plastik pun boleh tapi plastik jaranglah. Biasa kita gunakan kaca, air ataupun udara lah. Biasa sama ada air kepada udara, udara kepada air, udara kepada kaca ataupun kaca kepada udara. So, jadi di sini kita perhatikan berkaitan dengan pembiasan cahaya. Cahaya akan dibiaskan apabila bergerak dari satu medium ke medium yang lain. Cikgu nyatakan tadi kan, medium kaca, air, udara tadi. Jadi cahaya ni lalu sini dan dia akan dibiaskan. Dibiaskan dia dibengkokkan lah. Dan apabila keluar, dia jauh. Okey, di tengah ni kalau murid-murid ingat, kita pelajari itu berkaitan dengan garisan normal. Jadi cahaya dekat sini, daripada luar, daripada udara, masuk ke dalam kaca, dia akan rapat dengan garisan yang tengah ni. Dan apabila keluar, dia akan jauh. Dia akan jauh. Contohnya, cahaya dibiaskan apabila bergerak daripada udara ke kaca. Inilah. Hal ini disebabkan cahaya bergerak dengan kelajuan yang berbeza apabila melalui 2 bahan yang berbeza. Okey, tentang yang ini, murid-murid tak perlu risau sangatlah, hanya sekadar pengetahuan saja. Apa yang murid perlu tahu, apabila 2 medium yang berbeza, cahaya akan dibiaskan. Okey, ini perhatikan. Ini selalu kita berlaku kat sini. Ini kalau kita perhatikan, ikan ni sebenarnya kat sini. Jadi bila kita perhatikan ada cahaya matahari dekat sini. Okey, ikan ni sebenarnya yang kita tak nampak tu sebenarnya berada di bawah. Tetapi apabila kita perhatikan daripada luar permukaan, iaitu di ruangan udara, kita perhatikan ikan tu seolah-olah berada di sebelah atas. Ini posisi bayangan ikan yang terlihat. Jadi seolah-olah dia berada di sebelah atas, sebenarnya di sebelah bawah. Jadi cahaya mengalami pembiasan saat keluar dari dalam air ke udara. Bila keluar kat situ, berlakunya pembiasan. Lepas tu kita tengok ikan tu macam berada di atas, tapi sebenarnya di bawah. Okey, apakah fenomena lain yang berlaku pembiasan cahaya? Ini cikgu dah terangkan tadilah berkaitan dengan kita lihat ikan tu walaupun sebenarnya di bawah tapi sebenarnya di
atas. Okey. Seperti ikan kelihatan lebih dekat dengan permukaan air. Yang kedua adalah berkaitan dengan pembentukan pelangi. Yang ini juga melibatkan pembiasan cahaya. Seterusnya, yang tadi itulah sama ada sudu ataupun pensil ke kita masukkan ke dalam bekas yang berisi air, dia akan kelihatan bengkok. Seterusnya kalau murid-murid pernah pergi ke kolam renang ataupun tempat mandi manda, bila kita perhatikan seolah air tu nampak macam cetek. Sebenarnya dah dalam. Kenapa nampak cetek? Sebab berlakunya pembiasan cahaya. Jadi berhati-hatilah kalau pergi ke kolam renang, nak mandi tu tengok dulu kedalaman air dia. Kita tanya orang-orang yang dewasa boleh atau tidak mandi kat situ. Jangan kita tengok cetek kita terus terjun. Nanti kalau kita tak pandai berenang, kemungkinan kita akan lemas. Seterusnya imej menjadi besar. Jadi dekat sini digunakan satu alat. Kalau apa nama alat ni kalau mereka? Salah satu yang boleh membesarkan objek. Jadi bila lihat pada pembaris tu, kita nampak dia lebih besar. Pada yang asal tu nampak kecil. Tetapi dia dibesarkan. Jadi ini juga adalah melibatkan pembiasan cahaya. Jadi apakah alat-alat lain yang boleh digunakan untuk pembiasan cahaya? Ini antara alat lain iaitu teleskop. Jadi teleskop ni kalau murid jelas, semalam pun kita dah tengok gerhana bulan kan. Gerhana bulan tu kalau kita nak tengok dengan lebih jelas, kita gunakan satu alat namanya teleskop. So jadi dekat sini ada kanta, di bawah ni pun ada kanta. Jadi mana supaya kita boleh tengok objek yang jauh tu dengan lebih besar lah dekat situ. Begitu juga dengan cermin mata. Cermin mata dia ada dua jenis, satu untuk orang rabun jauh, satu lagi untuk orang rabun dekat. Kalau rabun jauh, mana objek yang jauh tu boleh dapat lihat dengan besar. Ataupun kalau cermin untuk rabun dekat, objek pada tulisan tu nampak jadi lebih besar. Seterusnya mikroskop. Mikroskop, kita boleh lihatlah ada kanta juga kat situ, kanta cembung. Jadi kita boleh perhatikan objek yang halus seperti mikroorganisma tu kita boleh lihat dengan lebih besar. Macam ni kita panggil kanta pembesar lah. Kata besar juga kita boleh melihat objek seperti kulat, kita boleh lihat dengan lebih jelas. Seterusnya teropong ataupun nama saintifiknya binocular. Sama jugalah kita boleh melihat objek yang jauh dengan lebih besar. Ini antara alat-alat lah yang boleh membiaskan cahaya. Okey, fenomena seterusnya yang kita akan pelajari ini adalah berkaitan dengan bagaimana terbentuknya pelangi. Jadi konsep dia sama dekat situ. Di sini cikgu ada satu, bukan segitiga, yang ini namanya prisma kaca. Prisma kaca. Jadi apabila cahaya masuk ke dalam prisma kaca, cahaya tu cahaya warna putih. Cahaya warna putih masuk dalam prisma kaca, jadi dia akan dibiaskan kepada 7 warna. Jadi kita akan perhatikan kat sini. Mula pada warna merah sampai sekali warna ungu. Kita tengok merah, kuning, hijau, apa nama lagi tu? Magenta, biru dan juga ungu. Jadi ini adalah warna-warna spektrum cahaya. Ini kita panggil spektrum cahaya, bukan pelangi. Kita panggil spektrum cahaya. Yang mana konsep dia adalah sama juga dengan pembentukan pelangi. So jadi bagaimanakah fenomena sebenarnya pembentukan pelangi? Seperti yang tertera dekat sini, pembentukan pelangi. Jadi mana kalau kita perhatikan biasanya pelangi ni terbentuk hari hujan. Bukan hujan lebat lah. Mana kalau macam ada matahari, lepas tu ada hujan gerimis. Jadi dekat situ titisan-titisan air tu, maknanya bila cahaya melalui cahaya matahari lalu ke dalam titisan-titisan air, cahaya tu akan dibiaskan. Jadi kita perhati kat sini, maknanya cahaya matahari akan dipantulkan sebelah dalam titisan air tu, dia akan keluar serakan. Sama jugalah tadi macam dalam prisma kaca tadi. Di pernyataan ni kita perhatikan, apabila cahaya matahari terkena pada titisan air hujan, cahaya akan dibiaskan dan akan membentuk pelangi. Jadi boleh jelas, sebab tu kita nampak ada bentuk pelangi. Jadi cikgu harap murid jelas. Selepas ini cikgu akan share jugalah YouTube tambahan daripada rakan guru yang lain supaya murid lebih jelas tentang bagaimana cara pembentukan pelangi. Jadi lepas ni akan ada latihan yang perlu dibuat. Jadi saya harap murid dapat belajar dan selamat bercuti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.